أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sama-sama kita pada malam ini masih lagi kita bermuzakarah kitab Kashful Ghaibiyah fi ahwal yaumil qiyamah. Jadi alhamdulillah kita telah sampai pada muka surat yang kelima. Dan sebelum daripada itu, semalam kita telah memulakan bicara tentang kejadian Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa ianya telah jelas kepada kita bahawasanya nur yang dimaksudkan dengan Nur Muhammad itu ialah ruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukannya nur yang erti kata yang kita faham bahawasanya ia merupakan cahaya. Jadi nur itu bukannya cahaya, sebaliknya ialah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dan kita sambung kepada muka surat yang kelima. Ketahui olehmu, qala al-musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin 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 ya rabbal alamin. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh ia akan segala makhluk dengan sembahyang atas rupa Ahmad dan Muhammad. Ini antara perkara yang dikasyaf, perkara yang kasyaf yang diperolehi oleh orang-orang yang soleh. Jadi dia nampak bahawasanya sembahyang itu atas rupa Ahmad dan juga Muhammad. Maka berdiri itu upama rupa alif. Berdiri pada solat itu rupanya adalah rupa alif. Dan rukuk itu ialah umpama seperti ha, dan sujud itu seperti mim, dan duduk itu seperti huruf dal. Jadi kalau kita lihat pembicaraan dalam Ahmad itu, kalau kita bicara tentang Ahmad, maka rupa sembahyang dalam Ahmad bermula daripada berdiri hingga kepada duduk dalam keadaan duduk antara sujud atau duduk tahiyat. Dan menjadi akan makhluk atas rupa nama Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau rupa kejadian makhluk pula, yang ini ialah perkara kasyaf, ataupun ilham daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Maka dilihat bahawasanya nama Muhammad itu atas kejadian makhluk. Maka kepalanya bulat seperti huruf mim yang pertama, dan dua tangan seperti huruf ha, dan perut itu seperti huruf mim yang kedua, dan dua kaki. Inakah bila orang hamba Allah ni dia dibukakan pintu hati dia nampak kejadian manusia itu atas nama seperti nama Muhammad. Nama saja bukannya jadi Muhammad dah. Atas nama bermula daripada huruf mim, ha, mim, dal. Jadi kalau kita bercakap dengan orang-orang yang mana yang tak boleh ataupun yang sememangnya menolak ilmu tasawuf ataupun tarikat ni, maka dia kata ilmu ni ialah ilmu yang salah. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti, sebenarnya daripada huruf mim, ha, mim, dal itu merupakan beberapa isyarat yang mana jika kita teliti dan juga jika kita buat kajian mim, ha, mim, dal itu, di sana berbetulanlah dengan apa yang diceritakan dalam kitab ini. Mim tu apa, ha tu apa, dan seterusnya. Dan menjadi akan makhluk atas rupa nama Muhammad dah.
dan tiada dibakar akan seorang daripada segala kufar atas rupanya, tetapi digantikan rupa mereka itu atas rupa babi, kemudian dibakarkan dia dengan api neraka. Jadi kalau rupa atas rupa Muhammad itu, maka tidak terbakar ada oleh api neraka. Jadi rupa manusia itu maka ditukarkan menjadi rupa binatang. Barulah dia boleh dibakar dalam api neraka. Nak katanya nama Muhammad itu ialah nama yang mulia. Nama yang mulia kerana kerana ianya adalah nama bagi kekasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahui olehmu, hai segala orang yang beriman, sesungguhnya adalah hak Subhanahu Wa Taala pada azali, esa dengan zatnya, dan lengkap ia dengan segala sifatnya, tiada satu jua pun sertanya daripada segala makhluknya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita belajar dalam martabat 7, maka maqam ataupun yang dikatakan pada azali, esa, pada zat dan juga sifat ini ialah pada maqam wahdah. Pada maqam wahdah, martabat yang kedua. Martabat kedua, tetapi di dalam hadis ini kana Allahu wala syai'a ma'ahu, ialah merujuk bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu artinya adalah Allah Taala tiada suatu sertanya. Maksudnya di sini pada martabat yang pertama ataupun ahadiyah. Jadi martabat ahadiyah itu Allah semata-mata dalam keadaan zatnya, dan tidak ada di situ yang dipanggil sebagai a'yan. Belum lagi a'yanun sabitah. Belum lagi martabat wahdah ataupun martabat ilmu. Kalau belajar sifat 20, dia duduk pada martabat ataupun sifat ilmu. Dia hanya berada semata-mata zat. Kalau kana Allah wala syai'a ma'ahu. Semata-mata zat. Selepas daripada itu, barulah martabat itu tanazzul. Perkataan tanazzul itu tak boleh ataupun tajalli, tak boleh nak terjemuh dalam bahasa Melayu kita dengan tepat. Sebab kalau ikut tanazzul, kalau kita kata Allah Ta'ala itu ialah turun. Jadi tak sesuai. Jadi tanazzul di situ ialah tanazzul daripada martabat ahadiyah kepada wahdah, merujuk kepada bagaimanakah penciptaan makhluk daripada satu martabat kepada satu martabat sebelum benar-benar jadinya makhluk yang dipanggil al-insanul kamil. Yang tu yang jadi banyak orang salah faham. Jadi dia kata orang mengaji martabat 7 ni jadi sesat. Bukan sesat, tetapi yang jadi isunya pada hari ini ialah, adakah orang yang belajar martabat 7 itu sudah merasai seperti mana yang dia belajar? Pertama. Yang kedua, adakah yang dia belajar itu sama seperti apa yang telah diajar oleh guru-guru terdahulu? Sebab nak hura daripada ketahui olehmu, hai segala orang yang beriman, sesungguhnya adalah hak Allah Subhanahu Taala pada azali, esa dengan zat. Yang ni dia kata sebagai ahadiyah. Kalau dalam pengajian ataupun dalam tarikat Syattariyah dan lain-lain, maka diletakkan pada ahadiyah itu sebagai martabat yang pertama. Jadi orang tanya, Allah ni ada martabat ke? Jadi saya jawab dah semalam. Allah itu bukannya ada martabat daripada satu, nak jadi ke makhluk ni satu, turun satu. Tak. Tetapi nak menghuraikan bagaimanakah bermulanya nak jadinya seorang khalifah yang dipanggil sebagai Al-Insanul Kamil itu, perlu kepada pendetilan. Pendetilan satu, macam orang mengaji biologi lah. Mengaji biologi, dia tahu bahawa nak jadi manusia ni bermula daripada sperm,
kepada embrio dan lain-lain. Ada orang terus mengaji sains kata daripada sperm terus jadi manusia. Jadi itu adalah pengajian yang orang kata agak kurang pengajian tersebut. Jadi begitulah dalam pengajian Islam, terutamanya dalam bidang tarekat itu, maka dia pecahkan nak memahamkan manusia itu, nak jadi satu insanul kamil itu, dan maka bermulalah pendetailannya daripada satu pada satu. Itu pun sudah direngkas. Kalau kita belajar, contohnya Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya yang masyhur, saya lupa nama dia, tentang kejadian makhluk ni, maka dia kata bahawasanya kejadian ataupun martabat itu ialah 40. Jadi yang kita ada pada hari ini hanya 7 sahaja. Yang kita faham 7. Tetapi kalau mengikut kepada Abdul Karim Al-Jili, dia kata ialah lebih kurang 40. Itu pertama. Tetapi dalam kitabnya yang sebelum itu, Al-Insanul Kamil, maka dia kata lebih kurang 70 martabat. Daripada martabat pertama, martabat ketuhanan, nak jadi kepada makhluk itu melalui 70 martabat. Ini ialah pendetailan. Ada kata kalau kita hanya tahu kun fayakun, betul. Kun fayakun itu ialah merujuk kepada perkataan ataupun kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam kun fayakun itu, di situlah yang mana didetailkan menjadi 7, 40, 70 martabat. Supaya kita faham bahawasanya nak jadi manusia ni sebenarnya nak jadi yang dikatakan sebaik-baik kejadian tu, di situlah pendetailannya. Barulah faham, rupanya betul lah manusia ni sebaik-baik kejadian. Sebab pendetailan itu, kalau kita baca atau kalau kita belajar Al-Insanul Kamil, maka kita akan lihatlah bagaimana detailnya sekali nak jadi manusia tu. Akhirnya yang Allah Ta'ala kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah jadikan manusia itu ialah sebaik-baik kejadian. Nak urai sebaik-baik kejadian itulah yang didetailkan daripada 7, 40, 70. Hak ni lah orang tak faham ni. Hak tak fahamnya sebab dia kata laqad khalaqnal insana, semata-mata ialah manusia itu diberikan akal. Betul. Tetapi bagaimanakah penciptaan manusia sehingga kan manusia ni dimuliakan oleh para malaikat? Disebabkan oleh kejadiannya itu yang didetailkan di dalam martabat 7, martabat 40, martabat 70. Kalau mengaji kalau tak mengaji dia tak nampak lah benda ni. Sebab itulah banyak sekali dalam ayat Quran, dalam hadis dan juga dalam mana-mana kitab tentang tak boleh buat begini, tak boleh mencederakan begini. Kalau buat kecederaan begini, maka hukumnya ialah qisas dan lain-lain. Sebab kejadian makhluk manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Jadi nampak ya. Jadi alhamdulillah. Saya harap nampak faham belaka tu. Barulah orang panggil ikhlas. Ikhlas ni ialah bukan ikhlas yang dikatakan sebagai tasawuf tu. Ikhlas yang dikatakan semata-mata kerana Allah. Tetapi ikhlas dalam surah Al-Ikhlas itu ialah tauhid itu adalah jernih dan juga orang Kelantan panggil jernih, comel gitu. Tu yang namanya Al-Ikhlas. Jadi nampak tadi benarnya tak ada apa pun isu dalam wahdatul wujud, sebenarnya tak ada masalah apa pun. Kalau benar-benar orang fikir, kaji dan lain-lain, maka dia akan nampak bahawasanya apa yang dinyatakan oleh Ibnu Arabi dalam contohnya Futuhat Makkiyah dan lain-lain, itulah sebenar-benarnya yang jelas dan juga yang benar. Sebab apa? Sebab barulah manusia faham daripada manakah kejadian manusia yang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan juga daripada kebanyakan ataupun semua di dalam Al-Quran membicarakan tauhid, di situlah sebenarnya puncanya. Wahdatul wujud. Hak orang faham salah tu biarlah, nak orang macam mana dia salah faham. Dia salah faham berkenaan wahdatul wujud. Maka salahlah dia. Kalau orang benar-benar faham akan wahdatul wujud, maka dia akan jelas bahawasanya sebenarnya wahdatul wujud. Ibnu Arabi hendak menyatakan bahawasanya kewujudan manusia itu adalah wujud majazi. Wujud ataupun keadaan manusia itu sebenarnya adalah majaz, pinjaman. Sebenarnya wujud yang hakiki ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ni kewujudannya ialah majazi. Tu yang dipanggil sebagai wujud majazi. Jadi sebenarnya wahdatul wujud nak bicarakan sebenarnya manusia itu datangnya daripada mana? Datangnya ataupun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dah? Alhamdulillah. Dan menjadikan gharaib. Okey. Maka tak kala dikehendak Allah Subhanahu wa taala menyatakan segala ajaibnya dan menjadikan gharaibnya seperti firman Allah Taala dalam hadis qudsi, kuntu kanza makhfiyan fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtul khalqa li a'rif. Jadi artinya adalah aku perbendaraan yang tersembunyi, maka aku kehendak akan diperkenalkan daku, maka aku jadikan segala makhluk supaya dikenalnya akan daku. Jadi perbendaharaan Allah pada masa azali lagi, dia merupakan zat, semata-mata zat, ataupun panggil zatul bahti, mata-mata zat. Tetapi Allah Ta'ala hendak dikenali, maka dijadikan makhluk. Dan makhluk yang dijadikan yang pertama itu ialah Nur Muhammad ataupun Ruh Nabi Muhammad SAW. Itulah cerita dia. Hakikat Muhammadiyah benda lain. Jadi orang yang ngaji, hok tak kena jalan, maka dia kata hakikat Muhammad dengan Nur Muhammad adalah bertama. Inilah yang salah sebenarnya. Yang salah sebab menjadikan martabat ketuhanan dengan martabat kehambaan itu perkara yang sama. Perkara itu ialah dua-duanya berbeza. Walaupun jalanannya daripada martabat ketuhanan, maka diciptakan itu yang jadi kun fayakun. Kun fayakun di situlah kejadiannya. Walaupun hadis lain ada menyatakan bahawa nanti kita tengok ni, ada ni bawah ni. Maka yang pertama dijadikan hak Allah Ta'ala daripada segala makhluk itu Nur Muhammad SAW, daripada tiada kepada ada, kepada seperti mana sabda Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu Ta'ala nuri wa fi riwayatin ruhi. Artinya yang awal-awal barang yang suatu dijadikan Allah Ta'ala itu nurku, dan pada satu riwayat ialah ruhku. Betul lah. Apa yang dinyatakan di dalam hadis itu betul. Inilah yang dikatakan sebagai kun fayakun. Maka bila dikatakan jadilah. Jadi apa? Jadilah. Wujudlah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu ialah membawa kepada segala apa yang ada pada alam ini. Dia merupakan, macam kita kata bawa macam gayung lah. Kita kata macam mudah gayung. Dalam gayung tu ada macam-macam. Algotuga ni. Itu ibarat mudah. Jadi orang yang salah faham, dia kata Nur Muhammad itu ialah Nurullah. Maka bila dah Nurullah dan manusianya, bila Nur Muhammad itu jadikan daripadanya ialah manusia, kita jadi Allah. Itu salah. Manusia tetap manusia, Tuhan tetap Tuhan. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Walaupun tanazul, walaupun taraqi, itu naik martabak setinggi mana sekalipun, bila dah manusia, tetap juga manusia. Tak ada dah, bila dah naik martabak dah, boleh terbang, boleh jalan atas air, maka kita pun jadi Tuhan. Tak.
Sampai bila-bila pun kita akan jadi hamba. Itu kita kena jelas. Dalam ilmu pengaji ilmu tasawuf, ilmu macam ni, kita mesti ada satu pegangan kita, iaitu manusia tetap manusia, hamba tetap hamba. Ngajilah ilmu walaupun dekat rapat sekalipun, pahaman rapat sekalipun, manusia tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Orang indak nak lakah nak jadi Tuhan, tu salah. Yang inilah yang orang marah je. Orang marah sebab apa? Belajar ilmu tasawuf tetapi dah mengaku jadi Tuhan. Mana boleh? Kita mengaji ilmu tasawuf sebab kita nak kenal akan kejadian kita. Bila kita mengaji Kashful Ghaibiyah pada bab yang pertama mengenai penciptaan Nur Muhammad itu, kita pun kenal lah kita ni daripada mana. Jadi kena letak dengan tepat bahawasanya Nur Muhammad itu ialah makhluk. Hakikat Muhammad itu perkara lain. Hakikat Muhammad itu benda lain. Jadi jangan disamakan. Sebab hari ni ramai orang bertukar takir. Tukar takir, tukar sana, tukar sini. Nak jadi Muhammad jadi sama dengan hakikat Muhammad. Jadilah kali jadi mengaku Tuhan lah, betul mengaku Tuhan sebab disamakan Nur Muhammad dengan hakikat Muhammad. Kalau kita asingkan di antara hakikat Muhammad dengan Nur Muhammad, maka kita fahamlah hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Okey. Dan satu riwayat rohku, maka adalah sekalian alam ini dijadikan Allah Ta'ala daripada sebab Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah terdahulu jua ceritanya, kerana firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudusi, khalaqtul asya'a li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Artinya aku jadikan segala perkara itu kerana engkau ya Muhammad, dan aku jadikan akan dikau itu kerana aku, yakni dijadikan Nur Muhammad itu dengan tiada wasitah satu jua pun. Ni betulnya. Maksudnya ialah kejadian Nur Muhammad itulah kejadian yang pertama. Walaupun hadis ini ada di kalangan ulama muhaddis yang tidak bersetuju. Tetapi terdapat hadis ini dalam Musannaf Abdul Razak, ada menyatakan awwalu ma khalaqallahu ta'ala nur nabiyyika ya Jabir. Dan juga di dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal pun ada menyatakan bahawasanya aku ni dah jadi nabi yang mana ketika itu Adam masih lagi berbalut dengan tanah. Maksudnya aku jadi nabi dah. Maksudnya aku ni dah dijadikan, ruh aku ni sudah awal-awal dijadikan. Jadi maklumlah kepada kita bahawasanya sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu layaklah dia menjadi Habibullah, kekasih kepada Allah, kerana ia diciptakan yang pertama-tamanya. Yang lain diciptakan melalui wasitah ataupun pertengahan daripada Nur Muhammad. Tapi kita bukannya Muhammad. Muhammad tetap Muhammad, manusia tetap manusia. Jadi kena faham gitulah ya, dalam mengaji ilmu ni kena faham gitu. Okey. Al-babus tsani fi khalqi Adam. Bermula bab yang kedua pada menyatakan kejadian Adam. Syahdan, maka tak kala dikehendak Allah Ta'ala menjadikan lembaga Adam, maka digolibkan. Digaulkan antara air dan tanah dan api dan juga hawa. Jadi manusia nak jadi lembaga Adam ni dicampur bau antara api, tanah, udara, hawa udara, dan juga ataupun ada kata angin, dan juga air, maka dicampur gaul, lalu tajalli hak Ta'ala kepada tanah itu dengan pelbagai tajalli sifat dan zatnya.
Jadi benda ni, benda yang dikatakan sebagai tajalli hak Ta'ala kepada tanah ni merujuk kepada manifestasi. Manifestasi maksudnya apa? Tanah tu ialah ciptaan siapa? Ciptaan Allah Ta'ala. Jadi segala apa yang ada di atas muka bumi ni semuanya adalah kita katakan sebagai apa kita kata, semuanya menunjukkan kepada sifat ataupun nama-nama Allah Ta'ala. Cuma bagi kita manusia biasa mungkin ada yang nampak, ada yang tak nampak. Sebagai contoh saya bagi. Iblis. Iblis merujuk kepada apa? Kepada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang namanya Al-Mudil. Kenapa boleh kata begitu? Nak jadikan manusia ni, nak membezakan di antara manusia yang baik dengan tidak baik, mestilah ada satu agennya. Kalau manusia baik akan mengikut Muhammad, jadi manusia yang tak baik, agennya mana? Agennya namanya Iblis. Dan Iblis itulah yang membawa nama Al-Mudil, yang menyesatkan. Jadi sebab itulah kalau orang mengaji ilmu tasawuf, maka dia tidak ada istilah ni, istilah nak bakar hatu lah, nak bakar iblis. Tak ada. Sebab dia faham semua makhluk itu datangnya daripada Allah Ta'ala dan masing-masing menjalankan tugas masing-masing. Iblis cara iblis, Muhammad cara Muhammad. Semua ada tugas masing-masing. Yang ni dipanggil sebagai tajalli hak Ta'ala kepada makhluk. Masing-masing membawa kepada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita nampaklah, kalau kita fahamlah. Kalau tak faham, sampai bila pun kita dok. Semuanya tidak. Tapi kalau kita nampak, sebab ya, kita nampak, maka kita akan rasalah bahawasanya makhluk Allah Ta'ala itu sebenarnya semuanya datang daripada Allah. Bukan daripada diri dia, tiba-tiba jadi. Cuma skrip sahaja, yang mana membawa cerita. Contohnya nak jadi iblis tu nak jadi, maka adalah ceritanya bagaimanakah kisahnya nak jadikan iblis tu sebagai iblis. Walaupun nama asalnya Azazil, dia ada skrip dia. Maka dibuatnya penciptaan Adam. Sampai akhir sekali wujudnya satu nama makhluk namanya iblis. boleh jelas ngaji benda ni, perkara ni kita nampak macam tak logik, tetapi sebenarnya inilah hakikatnya. Sama juga, kenapakah skrip ataupun cerita bahawasanya Hawa ataupun Adam dan Hawa itu makan buah di dalam syurga. Kenapa diadakan skrip begitu? Kerana nak jadikan manusia itu, Adam dan Hawa itu turun ke bumi. Kalaulah Adam dan Hawa tak makan buah dalam syurga tersebut, maka bagaimanakah nak jadi tugas manusia sebagai khalifah sebab duduk dalam syurga. Sedangkan pada awalnya Tuhan dah nyatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nak jadikan satu makhluk yang jadi khalifah di muka bumi. Tiba-tiba tak jadi skrip tak ada. Nabi Adam dan juga Hawa makan buah dalam syurga. Maka duduk dalam syurga belaka. Bila duduk dalam syurga belaka, bila nak turun ke buminya? Maka sebab itulah ada skrip. Dan bila dah wujud syurga dan neraka, mestilah ada ejen-ejen masing-masing. Ejen yang bawa kepada, ataupun Rasul yang bawa kepada syurga, Rasul yang membawa pada neraka. Mestilah ada dia punya ejennya masing-masing. Kalau bawa ke dalam syurga kan, maka mengikut apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau yang membawa pada neraka tu, itu yang iblis kata di dalam Quran surah Al-A'raf, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasr, sampai pada ayat terakhir.
Dia kata bahawasanya aku bersumpah akan menyesatkan akan anak cucu Adam ni sampai kepada hari kiamat. Jelas tu. Masya Allah. Okey. Maka digenggamkannya segenggam daripada bumi itu dengan genggam jabarutnya. Jabarut ni kalau kita mengaji kalau mengaji ilmu tasawuf, peringkat alam ni ada 4 bahagian. Bermula daripada peringkat yang bawah namanya alam mulki. Alam mulki ni alam hok nampak lah. Alam hok nampak dengan mata kasar. Okey. Yang kedua dipanggil alam malakut. Alam malakut ni ialah alam yang di sebalik daripada alam mulki. Contohnya alam yang mana didiami oleh para malaikat, jin dan lain-lain. Itu berada pada alam malakut. Nisbahnya pada malak tu malaikat lah. Jadi disebabkan namanya malakut. Yang ketiga namanya alam jabarut ataupun alam sifat. Alam sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Di seperti ini, kalaulah manusia ataupun seorang hamba sudah berada pada alam jabarut, maka dia akan merasai ataupun maka ini kasyaf ataupun jelas bagi mereka apa yang dikatakan sebagai sifat ilahiyah. Sifat-sifat ketuhanan. Yang dia belajar sebanyak 20 sifat itu, maka kalau dia berada pada alam jabarut, maka dia nampaklah apa yang dikatakan sebagai wujud, kidam dan lain-lain. Sebab itulah orang mengaji sifat 20 dia kata sifat nafsiyah itu ialah sifat yang bangsa diri. Maksud bangsa diri ni kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hijab pada hatinya, maka dia fahamlah apa yang dikatakan sebagai wujud. Sekarang ni kita belajar dulu. Bila kita gilap melalui tarbiyah guru yang mursyid lagi murabbi, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nyatalah kepada kita apa yang kita belajar, contohnya dalam tauhid dan apakah yang kita amalkan di dalam fiqh. Hari ni kita tak nampak. Kita belum nampak lagi. Sebab itulah kita ada orang kata begini, ada kata tauhid ini tauhid falsafah dan lain-lain. Sebab tak nampak. Sebab tak nampak. Sama ceritanya dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketika sebelum daripada dia mendirikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan aliran Asy'ariyah, maka dia dahulu ialah murid kepada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ialah murid kepada Hasan Basri. Jadi ada masalah Wasil bin Atha ni murid kepada guru kepada Imam Abul Hasan Sy'ari. Jadi ada masalah sedikit di dalam masalah bab ketuhanan. Jadi akhirnya keluar daripadanya ialah Abul Hasan Sy'ari. Tak puas hati dengan pandangan gurunya. Yang asalnya gurunya itu ialah Mu'tazilah. Jadi dia keluar, maka itulah yang mana didirikan. Namanya ialah orang panggil hari ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menyatakan tentang sifat Tuhan. Jadi kalaulah hari ini kita belajar sifat ketuhanan bermula pada wujud, mungkin hari ini kita kata payahlah, susah belajar sifat 20. Betul lah belajar sebab benda tu benda yang bangsanya hati. Bangsanya ialah akidah. Benda akidah, benda hati nak jelas macam mana. Fiqh nampaklah, kalau fiqh bab sembahyang nampaklah sembahyang, puasa dan lain-lain. Tetapi kalau kita berbicara tentang ilmu akidah, ilmu yang bangsanya tak nampak, maka kita takkan dapat menghuraikannya kecuali suatu masa Allah bukakan hijab tu, dipanggil sifat nafsiyah tu, buka hijab, maka nampaklah apa yang dikatakan sebagai dia kata sifat nafsiyah itu. Itu sebablah kalau kita lihat dalam perbahasan ilmu akidah terutamanya dalam sifat nafsiyah itu wujud, ada tiga pendapat di kalangan ulama akidah
Yang manakah yang dikatakan sebagai wujud itu? Ada kata hal, ada kata ainul mawjud, ada kata sifat, ada kata zat. Sebab pembukaan kepada mereka itu ialah apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Allah buka pintu hati ni, nampaklah masing-masing punya rezeki. Wa nu'ti kulladhi haqqin haqqahu. Dan kami berikan bagi setiap mereka yang berhak, itu akan haknya. Hak masing-masing lah. Sebab itulah kita lihat mengapakah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah masing-masing punya pendiriannya tak sama. Sebab itulah yang dibukakan oleh Allah. Tu namanya ijtihad. Hari ni duk lawau tu lawau ni, duk tikau ni. Sebab apa duk tikau? Sebab tak nampak. Tuhan tak buka apa lagi dalam hati dia. Kalau dia buka, maka dia nampaklah apa yang disebutkan. Kita lihat, sebab itulah kita lihat kenapa Imam Abu Hanifah tak sama pandangannya dengan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i itu ialah anak murid kepada anak murid Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Macam mana dia? Imam Syafi'i ni murid kepada murid Imam Abu Hanifah. Tapi pandangan Imam Syafi'i tak sama dalam beberapa kes, tak sama dengan Imam Abu Hanifah. Inilah dia panggil sebagai ilham laduni. Barulah keluar ilham laduni tu. Sebab itulah yang dinyatakan di dalam syarat untuk menjadi mustahid. Bukan orang pandang mengaji saja, pandang ilmu Quran, ilmu hadis saja. Tetapi ada satu perkara yang mana yang perlu ada kepada seorang mujtahid yang dinamakan sebagai bakat ataupun kurniaan ilahi. Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Itulah yang membezakan di antara mujtahid dan muqallid. Orang hari ni belajar sikit-sikit, lepas tu declare diri sebagai mujtahid. Parah betul. Sedangkan banyak lagi syarat-syarat yang lain. Kalau kita lihat dalam kitab usul fiqh Imam Ghazali pun banyak syarat-syaratnya lagi. Bukan sekadar pandai ilmu alat saja, tetapi sosiologi hukum. Kita faham belaka, kau dah kenal belaka dah kau. Contoh saya orang Kelantan. Adakah saya mengenali orang negeri Terengganu, orang masyarakat negeri Terengganu, masyarakat negeri Kedah, masyarakat Melaka? Adakah saya kenal? Saya tak kenal, maka saya tak boleh jadi mujtahid. Sebab bila kita nak jadi mujtahid ini, nak mengeluarkan hukum, nak berijtihad, maka saya perlu sekurang-kurangnya saya kenal belaka. Dia panggil sebagai sosiologi hukum. Bila orang tanya, apakah hukum bagi penduduk Melaka yang bercakap begini. Jadi kita boleh nyatakan berdasarkan sosiologi yang bagi masyarakat Melaka. Mungkin bagi orang Kelantan, bila kita dengar orang negeri lain cakap, bunyi kasar. Tetapi bila orang negeri lain, dia bercakap sama dia, maka dia rasa benda itu biasa. Ini contoh. Contoh bagaimanakah seorang mujtahid itu bukan sahaja pandai ilmu alat, tetapi tentang budaya dan juga cara hidup masyarakat lain. Sebab dia nak keluarkan hukum tu, dia nak menyatakan hukum, dia mesti tahulah berkaitan dengan orang negeri tu. Kalau ke Malaysia lah, apatah lagi kalau peringkat antarabangsa. Orang negara Arab, adat resamnya tak sama dengan adat orang Melayu dan lain-lain. Barulah dia boleh jadi seorang mujtahid. Mujtahid ni bukan benda yang kecil. Kalau tidak, memanglah apa yang dinyatakan. Kalau salah dapat 1 pahala, kalau betul dapat 2 pahala, betul. Itu bagi mereka yang cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, kalau awal-awal kalau kita tak cukup syarat, tiba-tiba kita dah berijtihad, salah jawabnya. Memang salah. Sebab yang dinyatakan dapat pahala tu jika dah cukup syarat.
Faham tak dengan Al-Quran? Apakah yang nak dikehendaki dengan Al-Quran? Dengan ayat begini. Kita hanya membaca dengan satu lapis ilmu. Imam As-Suyuti, dia pernah mensyarahkan ataupun menafsirkan satu ayat Quran. Allahu waliyul ladzina amanu. Dia mensyarahkan ayat itu menjadi lebih kurang 70 muka surat. Nak nyatanya satu ayat Quran bukan satu ilmu sahaja, tetapi pelbagai ilmu. Inilah kita kata kehebatan orang dahulu dari sudut ilmu. Walaupun ada orang tak puas hati dengan Imam Suyuti itu biasa. Mana-mana orang alim ni ada saja tak puas hati. Tapi nak nyatakan begitulah sebenarnya, orang ataupun nak jadi seorang mujtahid bukan suatu yang senang. Okey. Jauh kita pergi ni. Lalu tajalli, segenggam daripada bumi itu dengan genggam jabarutnya. Genggam jabarut tu qudrat iradat lah. Tu yang dia nyatakan dengan genggam jabarut. Qudrat dan iradat. Maka dihantarkannya ia pada alam malakut. Hantar pada alam yang ke bawah. Adalah tanah yang digenggam itu pilihan daripada segala tanah. Ni berada pada alam malakut, benda yang ghaib. Benda yang mana, benda yang ghaib tidak diketahui dengan mata kasar. Barulah selepas itu, daripada segala itu, maka dikhamirkan hak ta'ala tanah yang segenggam itu dengan beberapa rempah bau-bauan daripada nurus sifat, maka diturunkan Allah Ta'ala akan hujan atas tanah segenggam itu daripada bahrul uluhiyah. Ni semua ialah isti'arah ataupun kinayah. Benda-benda yang mana berkias. Contohnya genggam jabarut. Sebab itulah saya sebenarnya kalau kitab begini, kita bersyukur refer pada Arab. Sebab penggunaan istilah Arab, walaupun kita terjemah dalam bahasa Jawi ni betul dah. Tetapi nak memahami, nak menjelaskan lagi, dia kena lihat dengan Arab. Contohnya genggam, qabdun. Qabdun, terjelas lah. Dihantar kepada alam malakut dengan tanah yang digenggam itu, pilihan daripada segala tanah. Ini semua ialah kinayah. Kinayah berlakon nanti dulu. Maka dikhamirkan. Dikhamirkan maksudnya dicampur baurkan tanah segenggam itu dengan beberapa rempah bau-bauan daripada nurus sifat. Inilah dipanggil sebagai kinayah. Jadi kalau nak bahas benda ni, kena bahas mengikut alam, mengikut ilmu hakikat. Yang dimaksudkan dengan nurus sifat tu bagaimana? Nurus sifat itu ialah maksudnya, nur maksudnya yang saya katakan sebelum ni ialah ilmu. Sifat kepada ilmu. Itu maksud dia. Maka diturunkan Allah Ta'ala hujan atas tanah itu daripada bahrul uluhiyah. Al-uluhiyah itu merujuk kepada diumpamakan seperti bahrun. Seperti bahrun. Maksudnya hari ini, maksudnya ialah tanah tadi telah dihujani dengan rahmat daripada bahrul uluhiyah. Itu yang dimaksudkan dengan kata ini. Ya. Maksudnya ialah hujan itu diturunkan ataupun disiramkan dengan rahmat daripada bahrul uluhiyah. Bahrun ialah perumpamaan. Nak katanya ketuhanan ni ialah benda yang terlalu luas. Benda yang luas. Bila sebut luas ni diumpamakan dengan air laut lah. Tak ada benda lain dah nak banding luas. Orang tak banding luas dengan pandai bola. Mestilah orang banding luas dengan apa? Dengan laut. Jadi seumpamalah. Jadi orang tahu ketuhanan ni benda luas. Sebab itulah lagi bila saya nyatakan rahmat, maksud rahmat itu pula apa?
Rahmat itu ialah pemberian daripada Allah kepada hamba-Nya. Sebab itu dia kata di sini disirami dengan air hujan atas tanah segenggam itu daripada Bahrul Uluhiyah. Bahrul Uluhiyah. Maka dikhamilkan hak Ta'ala dengan dua tangan izzahnya, iaitu sifat jalal dan juga jamal. Selepas itu maka dikhamil. Khamil maksud saya kata tadi masuk diadun. Diadun dengan dua tangan izzahnya. Dua tangan ni merujuk kepada dalam pandangan khalaf, dia kita rujuk kepada ialah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kudrat dan iradah. Okey. Tetapi mengikut salaf terpulang saja kepada Allah Taala. Yang ni poro duk bising duk 2-3 hari duk balah pasal khalah dan salah dan khalah. Dua-dua tu ialah ada dia kita kata sebagai perbendaharaan ilmu. Orang baru nak belajar, dia tak belajar lagi aliran salaf. Sebab bila belajar aliran salaf, takut dengan akal yang tak seberapa ni, takut nanti jadi terbayang-bayang. Tuhan ada tangan, jadi duk bayar tangan macam tangan manusia. Tu yang jadi khalaf, menakwilkan kepada sesuatu yang berhampiran, yang dekat. Dia takwilkan kudrat. Kudrat. Tetapi bila sudah sampai, contoh kita sudah faham, kita sudah pandai, kita sudah faham, maka kita nak berpahaman dengan salah pun tak ada masalah. Dua-dua tu ialah diiktiraf oleh Islam. Tak ada orang yang mana tak iktiraf, cuma ada 2-3 hari ni orang duk balah pasal salah dengan khalaf. Tu memang sampai bila-bila pun orang duk balah pasal salah khalaf. Jadi kalau hari ini kita nak ajar orang yang baru belajar. Sebab itulah Imam As-Sanusi dalam matan Ummul Barahin dia kata, wa yajibu ala kulli mukallafin. Awal perkara pertama yang wajib diketahui oleh seorang yang mukallaf. Dia tak kena tahu apa tentang wajib, mustahil dan harus, supaya inilah perkara pertama yang bila kita baru nak belajar benda ni, nak belajar mula-mulanya. Bila kita dah pandai, kita nak guna yang salah pun terpulang lah. Macam orang belajar ABC, orang belajar membaca lah. Belajar membaca mula pada mana? ABC. Bila dah pandai dah ABC, dah boleh baca, ada kita ngeja ke? A-L-L-E-H. Allah. Ada? Tak ada dah. Allah je baca. Tapi permulaannya dibagi bermula dengan kita mengeja dulu. Inilah yang jadi khalaf dengan salaf. Dan khalaf itu muncul bukan saja-saja disebabkan oleh manusia di akhir-akhir, di peringkat akhir selepas daripada Abul Hasan Syar'i, dia melihat banyak orang menggunakan akal fikiran. Sebab itulah kata Imam Al-Juwaini, kata saya Al-Juwaini ataupun Imam Al-Haramain, dia kata orang yang tak belajar hukum akal, maka sesungguhnya tidak sempurna akalnya. Sebab kadang-kadang duk fikir benda yang tak patutnya. Duk fikir Allah, bila Allah ada tangan. Jadi masalah lah. Masalah kepada akidah. Okey. Jadi benda ni kita kena takwil. Pada peringkat awalnya kita belajar ni, kita takwil dahulu. Bila dah pandai, barulah kita boleh bercerita lah tentang apa yang dimaksudkan dengan Bahrul Uluhiyah, apa yang dimaksudkan dengan Jalal dan juga Jamal. Barulah kita rasa jelira atau rasa sedap ngaji. Maka dijadikan lembaga oleh Allah Ta'ala akan tanah yang satu genggam itu dengan berbagai-bagai nafas, alam mulki dan alam malakut. Jadi bila dah capur bau tadi, maka dibawanya ataupun dijadikan lembaga oleh hak Ta'ala kata satu itu dengan pelbagai nafas alam mulki, dengan yang dikata oleh Imam Ibnu Arabi, dikata apa? Dia kata manusia ini ialah alam saghir,
yang merujuk pada alam kabir. Kalau nak tahu bahawasanya kejadian seluruh alam ni letaknya pada manusia. Contoh pada manusia lah ada gambaran langit. Pada manusia lah ada gambaran bumi. Pada manusia lah ada macam-macam ada pada manusia. Itulah dia kata nafas alam mulki dan alam malakut itu, maka dihantarkan akan lembaga itu pada pihak kudrat yang antara maidan, azal dan juga abad, hingga berlakulah atas segala sabah yang terbit daripada isyraquz zat. Ini semua ialah perbahasan hak tinggi-tinggi. Ibarat mudahnya nak katanya manusia ni bukan sekadar tanah sahaja, tetapi hakikatnya tanah tersebut merupakan tajalli ataupun manifestasi daripada beberapa perkara-perkara rahsia. Sebab itulah Tuhan tegur, Tuhan nyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campurkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sebab diri manusia itu ialah ciptaan yang sempurna. Sebab itulah kita lihat bagaimana mazhab-mazhab lain, contoh masalah macam rokok. Kenapa ada mazhab lain yang menghukumkan haram? Kerana mengambil kira daripada wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Sebab ciptaan manusia itu ialah sempurna dan sebaik-baik. Jadi tiba-tiba kita merosakkan tubuh badan kita yang kalau kita tengok tadi daripada sana, tanah yang dibawa pada sana, tanah dibawa pada sana, dan dihujani pula. Dihujani pula dengan siapa? Dengan air yang daripada Bahrul Uluhiyah. Dan kemudian dikhamirkan, diadunkan pula dengan jalal dengan juga jamal. Jadi munasabah ataupun tidak kita nak rosakkan diri kita yang baik, yang comel ni dengan perkara-perkara yang kita boleh elok. Contoh benda-benda macam orang panggil darih. Dadah, arak, rokok, inhalant, HIV. Contoh ni. Sebab saya cikgu sekolah. Jadi benda tu kita boleh elok. Jadi bila boleh eloklah. Sebab manusia itu sebab itulah bila kita belajar dalam masalah kejadian Adam ini, kita akan lebih mengenali ataupun menginsafi akan kejadian diri. Kita rasa insaf, nak jadi nak rosakkan diri rasa saya sebab apa? Daripada sana pada sana. Comelnya ciptaan manusia. Sangat cantik. Sebab itulah tu kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tu yang jadinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tu. Sebab manusia itu bukan jadinya daripada perkara yang mana yang kita sangka-sangka. Tak. Tetapi daripada benda-benda yang terbaik. Isyraquz zat dan segala alam yang terbit daripada qamarus sifat, tetapi tiada mazkur dan masyhur namanya, dan segala perinya pada segala malaikat dan segala jin. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Artinya ialah sungguhnya telah datang atas Adam suatu masa yang tiada ada ia suatu yang disebut akan dia, yakni adalah berlalu atas lembaga Adam itu sekira-kira 120 tahun lamanya, iaitu dalam tanah yang bercampur dengan air kira-kira 40 tahun, dan dalam tanah yang kering kira-kira 40 tahun, dan tanah yang hitam yang busuk kira-kira 40 tahun. Setelah itu maka dipersalinkan hak Allah Ta'ala akan lembaga itu dengan persalinan yang kemuliaan. Bila dah ciptakan manusia tu, diciptakan dengan tanah dan lain-lain, maka Adam itu dipersalinkan. Maksudnya diberikan pakaiannya dengan pakaian yang kemuliaan. Sebab inilah yang menjadi kenapakah semua malaikat semuanya sujud memberi ta'zim, memberi penghormatan kepada Adam. Kerana pada Adam itu
mempunyai pelbagai, mempunyai izzah, mempunyai kemuliaan. Kemuliaan yang ditabur tadi dengan air hujan, lepas tu digaul dengan jalal dan juga jamal. Oh, banyak tu. Okey. 40 tahun dah lain. Maka terdindinglah penglihat segala malaikat daripada melihat hakikat rupa lembaga Adam itu, daripada melihat yang dijadikan hak Allah Ta'ala dengan kemuliaannya dan juga samadiyah. Samadiyah Allah Samad. Tadi Allah Samad lah. Dan jalalnya dan jamalnya dan zatnya. Jadi Tuhan bagi lindung, tak nampak belakang. Tak nampak belakang dengan mata kasar, tak nampak. Dan malaikat pun tak nampak. Tuhan tutup, tak nampak gapo lah. Tapi itulah sebenarnya kejadian Adam. Dan zatnya yang menyempurnakan akan kejadian lembaga Nabi Allah Adam, maka adalah tilik segala malaikat kepada lembaga itu dengan tilik kehinaan pada penglihat mereka. Kerana kurang makrifat mereka itu. Dan bila tutup, tak nampak lah. Duk nampak tanah lah saja. Nampak tanah saja. Nampak tanah lah gitu. Bila tutup. Tapi kalau kasyaf, maka nampaklah kemuliaan yang ada pada Adam. Itu sebab barulah mereka semua tunduk. Mereka semua patuh sebab dah nampak dah siapakah Adam sebenar-benarnya. Dan akan kebesaran dan martabat lembaga itu, dan dibutakan Allah Ta'ala akan mata iblis daripada melihat segala rahsia di dalam lembaga Nabi Allah ada itu, hingga dibesarkan dirinya daripada lembaga itu. Jadi tak nampak lah. Bila tak nampak tu jadi tak nak. Jadi aku lebih baik lah. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Menjadikan aku daripada api, Adam daripada tanah. Jadi tak nampak lah hebatnya. Tapi kalau buka kak, bila dah buka akan lembaga tu siapa, itu belum lagi yang di sebalik lembaga itu ataupun Nur Muhammad itu. Lagilah. Tapi malaikat melihat akan kejadian ataupun lembaga Adam itu penuh dengan kemuliaan. Jadi mereka tunduk, membesar ataupun memberi tanda penghormatan kepada Adam. Disebabkan makrifatnya mereka itu apakah ataupun hakikat sebenar Adam tu daripada mana. Jadi saya rasa itulah dulu pada malam ini. InsyaAllah kita akan bicarakan lagi mungkin pada hari Senin ke hari Selasa ke. Tapi saya akan maklum dahululah. Bilakah lagi kita akan bersambung. Jadi cukup dahulu. Apa yang kita belajar pada malam ini ialah berkenaan tentang kejadian Adam. Dan insya-Allah sedikit sebanyak dapatlah kita memahami dengan lebih jelas berkenaan tentang kemuliaan manusia dan juga bagaimanakah kejadian akan Adam yang nanti kita akan lihat sendiri ataupun kita akan faham sendiri atau faham kita berkenaan tentang ayat kenapakah Allah Ta'ala berkata manusia itu adalah sebaik-baik kejadian, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah itu ialah daripada diri saya sendiri, hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada siri-siri yang lain, sebab banyak lagi kita nak bicarakan kitab Kashful Ghaibiyah ni. Nampak orang nampak rekah, tapi sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu. Okey. Ustaz, jika ada soalan macam mana Kalau ada soalan, bolehlah satu soalan yang nak tanya. Kalau ada soalan bolehlah tanya, insya-Allah. Bolehlah, saya tunggu sekejap. Kalau ada soalan boleh tanyalah. Nampak dah tu. Ada soalan. Boleh teruskan sebelum saya tutup.
Ataupun nanti saya akan lihat dalam Facebook lah. Kalau ada soalan, mungkin ada kemusykilan ke, kita boleh tanyalah, insya-Allah. Berkaitan dengan makrifat iblis tu. Okey. Boleh teruskan. Boleh teruskan apa yang tak jelas lagi tentang makrifat iblis. Berkaitan dengan makrifat iblis ni sebenarnya telah ditulis oleh contohnya Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi dia telah ceritakan berkenaan dengan iblis, kesalahan yang berlaku di dalam syurga. Adakah ketika kurang makrifat itu pada semua malaikat atau ditutup pada iblis sahaja? Kurang makrifat itu. Okey. Saya agak-agak lah nak tanya ni. Berkenaan tentang makrifat ni pada semua malaikat. Jadi pada awalnya jadi kalau kita baca balik, kita lihat balik daripada cerita bagaimanakah dalam tafsir Ibn Katsir, dia menyatakan bahawasanya ketika semua bila mana malaikat ni tahu bahawasanya ada seorang hamba yang akan menjadi takabur tu kan, lebih kurang begitulah, maka semuanya pergi bertemu dengan iblis. Pada asalnya namanya Azazil. Bila bertemu Azazil, maka dia minta wahai Azazil, aku ambil tahu bahawa kamu ni hamba yang paling kuat taat dan kuat makrifat. Dan setengah ulama kata paling taat, paling banyak ibadat dan juga paling makrifat. Setengah kata lagi ialah paling banyak ibadat, dia tidak bermakrifat. Itu beza sikit, ada beza sikit lah. Sebab itu ada beza di antara orang alim dan juga orang abid. Abid dengan orang alim beza. Orang arif lagi berbeza. Jadi iblis ni berada pada awalnya pada abid, pada setengah riwayat. Setengah riwayat kata ialah dia seorang arif dan juga orang abid. Sebab itulah dia boleh bercerita tentang makrifat. Jadi orang makrifat kadang-kadang kena tipu dengan iblis. Kecuali mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, illa man rahim tu. Ayat tu. Jadi bila dah bertemu dengan iblis belaka, minta supaya iblis ni berdoa. Jadi iblis pun, Azazil tu berdoa, ya Allah, selamatkanlah mereka saja. Jadi tidak termasuk aku, sebab dia merasakan dia ni sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Maka akhirnya yang menjadi takabur itu ialah iblis. Jadi pada hakikatnya sebenarnya iblis ni ialah, kalau kita mengambil kira pendapat yang kedua, yang iblis juga orang makrifat, maka sebenarnya makrifat iblis itu dia makrifat, tetapi kerana ada kesombongan. Kerana ada kesombongan ataupun takabur, maka takabur itu mengelabui akan makrifatnya. Jadi itu yang dinyatakan oleh sebahagian ulama-nya begitu. tentang malaikat, mereka semua tu orang yang abid. Orang yang abid, tetapi dalam masalah Adam, mereka hanya melihat Adam tu pada zahir sahaja. Bila dibukakan kasyaf, buka penglihatan mereka, dengan sebab mereka itu hamba. Faham tak? Sebab itulah ditekankan masalah kehambaan, kerana kehambaan itulah yang akan membezakan di antara orang yang jahil dengan orang yang arif. Jadi bila mereka ini semuanya takut dan lain-lain, cerita awal tadi takut dan lain-lain, akhirnya Allah bukakan hijab mereka, maka mereka dapat melihat, ada setengah riwayat kata melihat Adam itu sendiri, ada yang melihat di belakang Adam tu ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi alhamdulillah sekadar itu sajalah apa yang boleh saya jawab berkaitan dengan soalan ini, tapi sebenarnya banyak lagi lah. Banyak lagi cerita apa riwayat-riwayat ataupun jawapan-jawapan yang dikemukakan oleh para ulama berkenaan tentang makrifat dan juga antara cerita iblis dan malaikat ni ada riwayat-riwayat lain, insya-Allah. Kalau dia ada masa yang lain, saya boleh bercerita lagi lah apa yang dinakalkan daripada para ulama berkenaan tentang perkara ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, saya tutup majlis kita pada malam ini dengan membaca surah Wal Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.